السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pertama sekali, kita panjatkan puji dan syukur ke hadrah Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Allah memberikan kita kesempatan untuk hidup pada malam ini. Dan hidup yang Allah berikan kepada kita, Allah dorongkan kepada kita kebaikan. Seperti mana yang kita minta kepada Allah, Yahdinas siratal mustaqim. Dan inilah permintaan kita sebenarnya yang kita terlupa. Kita terlupa yang kita pernah meminta. Kita pernah meminta dan tetapi permintaan itu kita lupa yang kita minta. Ketika kita berada dalam keadaan yang dihidupkan oleh Allah pada waktu ini dan zaman ini, yang kita sendiri bila kita fikirkan, aku boleh sampai kepada zaman ini. Kalaulah 20 tahun dulu kita rasa mungkin aku tak sempat hidup pada tahun 2021. Tetapi Allah takdirkan kepada kita untuk menemui zaman ini. Dan zaman inilah yang mana Rasulullah pernah berpesan kepada kita, bada'al Islam ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba. Nabi pesan kepada kita, Islam ini dia bermula dalam keadaan yang sedikit asing, dan dia akan kembali semula dalam keadaan yang sama, iaitu asing, kata Nabi. Maka Nabi kata, fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang yang asing itu. Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapakah ghuraba itu? Rasulullah kata, iaitu orang yang baik dikelilingi oleh orang-orang yang jahat. Ketika waktu itulah golongan yang baik itu sedikit. Tetapi apabila kita lihat zaman ini, ramai orang buat baik sebenarnya. Pada zahirnya, ramai orang berbuat baik. Ramai orang yang salat, ramai orang yang berpuasa dan sebagainya. Tetapi apabila kita lihat semula bahawa akhlak umat Islam ini semakin jatuh, kita lihat program agama semakin kuat, tetapi natijah daripada apa yang kita buat ini seolah-olah tidak ada faedah. Jika sepatutnya semakin orang berbuat baik, ia bertambah baik. Tetapi seolah-olah zaman ini terbalik. Semakin ramai orang berbuat baik, tetapi semakin masyarakat itu menjadi jahat. Orang yang salat menjadi jahat, tidak seperti mana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bertahun kita salat, tetapi semakin kita berada di zaman ini, Allah mula pecah-pecahkan hati kita.
Allah mula cabut kasih sayang di antara kita. Tidak seperti mana di zaman Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, zaman ini jika mana kita ingin selamat, apa yang disebutkan oleh ulama, kita kena ada beberapa perkara dalam diri kita. Jika tidak, kita tidak akan selamat, tuan-tuan. Kenapa saya berkata demikian? Selamat atau tidak, penilaiannya pada sisi Allah. Zaman Rasulullah juga pernah berlaku perkara ini, iaitu orang yang bersemayang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama-sama dengan Nabi, duduk dengan Nabi, berada dalam majlis Nabi, tetapi sebenarnya ia adalah aban nifaq, bapa segala munafik, iaitu Abdullah bin Ubay, yang mana setengah riwayat mengatakan ia dikafankan dengan jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pada sisi Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Ubay ini tidak dipandang oleh Allah kerana dia tidak masuk di dalam orang yang membenarkan akan Allah dan Rasul. Sebab itu pada zahirnya ia di kalangan orang baik. Zahirnya baik. Orang yang berada di Masjidun Nabi, salat bersama Nabi, beribadah bersama Nabi. Tetapi hakikatnya, ia langsung tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyatakan kepada kita, diri yang selamat itu ada beberapa perkara yang perlu ada dalam jiwa kita, tuan-tuan. Yang pertama disebutkan oleh ulama, iaitu seperti mana yang Allah nyatakan dalam Al-Quran. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Iaitu orang yang hatinya sejahtera, kata Allah. Dalam tafsir Jalalain disebutkan oleh Ibn Sirin, orang yang qalbun salim ini iaitu orang yang mengenal Allah, hatinya selamat daripada kesyirikan dan kemunafikan, kata sebagian ulama. Sebab itu, yang pertama sekali adalah akidah yang sahih. Akidah dan keyakinan kita benar-benar kepada Allah. Nafi dan isbat dalam kalimah syahadah ini bukan sebagai zikir sahaja. Kita membaca tahlil la ilaha illallah, jika ia jadi zikir, maka ia cuma jadi zikir. Tetapi kalau kalimah la ilaha illallah itu dijadikan zikir dan akidah, maka ia menjadi satu penerimaan pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Golongan munafikun juga berkata la ilaha illallah, tetapi mereka tidak mengambil, menjadikan la ilaha illallah itu sebagai akidah. Golongan munafikun juga mereka berzikir la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, tetapi tidak menjadikan satu akidah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Golongan-golongan yang mensyirikkan Allah, mereka juga bertasbih subhanallah, tetapi mereka tidak menjadikan akidah tasbih itu sebagai akidah. Maksud saya, tuan-tuan, subhanallah ini maknanya maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Kita cuma melafazkan subhanallah, tetapi kita masih bertaut, berpegang, bergantung pada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita meletakkan ada selain Allah yang bersifat dengan sifat kaya, bersifat istighna dan iftiqar. Lalu kita masih belum dapat meletakkan nafi dan isbat pada tempat yang sebenar. Hati kita belum lagi salim dengan kesyirikan dan kemunafikan kepada Allah Ta'ala. Lalu perkara ini hanya menjadi kalimah, tidak menjadi akidah. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik kita.
Seawal kita di alam roh dulu, kita ditanya tentang Allah. Alastu bi rabbikum. Dan seawal kita masuk ke alam barzah, kita ditanya tentang Allah. Man rabbuka. Malaikat tidak bertanya berapa anak kamu dan cucu kamu. Malaikat tidak bertanya berapa banyak duit yang kamu tinggalkan dalam simpanan kamu. Malaikat tidak bertanya berapa banyakkah tanah dan luasnya tanah kamu. Tetapi yang malaikat tanya pada awalnya, siapakah Tuhan kamu? Adakah masa di dalam hidup kita mula melupakan Allah dengan kehidupan di sekeliling kita? Kita lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, sehingga kita meletakkan selain Allah ini sebagai Tuhan. Kita bergantung dengan harta, kita bergantung dengan orang. Sebab itu tuan-tuan, apabila ilmu hanya menjadi ilmu, inilah perkara yang disebutkan kepada kita oleh hukama, iaitu apabila Allah nak hinakan seseorang itu, maka diberikan kepadanya ilmu, tetapi dicabut akan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belajar tuan-tuan, Allah itu bersifat dengan wujud, tetapi kita tak pernah rasa ada Allah. Seperti mana yang disebut oleh Sayyidina Rasul tentang hadis ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa'illam yakun tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Kita tak rasa tentang apa yang disebut oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tuan-tuan, kita merasakan ada makhluk Allah. Saya bagi contoh begini tuan-tuan. Kita letakkan duit di dalam poket kita tuan-tuan, RM1,000. Kita yakin tak untuk kita masuk ke pasar raya untuk beli suatu perkara? Kita yakin tuan-tuan, kita berani masuk pasar raya, kita nak beli beras, nak beli ini, nak beli itu. Sebab apa kita yakin tuan-tuan? Sebab kita rasa kita ada duit. Di poket kita, kita ada RM1,000. Kita pergi sini, kita pergi sana. Kita yakin tuan-tuan. Sebab kita ada, rasakan kita ada RM1,000. Kita tak tengok duit kita. Kita tak pegang duit kita. Tapi kita rasa kita ada duit. Kenapa bertahun kita belajar Allah bersifat ada? Allah wajib bersifat wujud. Kita tak pernah merasakan ada Allah. Yang disebutkan oleh ulama di dalam kitab Qatrul Ghasyiyah fi ilmi Sufiyah, berkenaan dengan ma'iyah, rasa bersama Allah. Ainama kuntum fathamma wajhullah. Di mana pun kita berada, kita akan melihat, bertemu, nampak, rasa akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, saya minta maaf apa yang saya cakap ini, jika salah tuan-tuan tolong betulkan. Kita marah kepada orang yang berpegang Allah itu bertempat. Orang pegang Allah bertempat, diletakkan suatu tempat. Kita marah tuan-tuan. Tetapi dalam secara tidak langsung, kita juga meletakkan Allah itu bertempat. Kita tidak meletakkan satu tempat yang khusus, tetapi secara tidak langsung, kita meletakkan Allah bertempat dan bermasa. Apa yang saya nak sampaikan? Kenapa sewaktu kita berada di tanah haram, kita rasa takut dengan Allah? Apakah kita tidak meletakkan Allah bertempat? Kita tak cakap, tetapi akidah kita pegang begitu. Jadi bila kita melihat keadaan itu, maka seolah-olah sama pegangan kita. Cuma mereka golongan ini mengatakan sedemikian. Mereka berani mengatakan Allah itu bertempat. Kita tidak berpegang Allah itu bertempat, tetapi kita beramal Allah itu bertempat. Kita meletakkan sewaktu kita berada di Makkah dan Madinah, ketika itu kita rasa takut nak buat jahat. Kita rasa patut nak buat amal saleh. Kita rasa jika aku buat maksiat dan buat kejahatan, Allah akan balas secara cepat pada ketika itu. Apakah kita juga tidak menyamai mereka itu?
golongan-golongan yang salah, golongan-golongan yang sesat. Kita juga tidak berpegang bahawa Allah itu bermasa, tetapi dalam suatu masa, suatu keadaan, kita apabila berhajat kepada Allah, barulah kita ini bergantung kepada Allah. Ketika kita ada harta, ada duit, kita tak nampak pun Allah, kita tak pandang pun Allah, kerana kita rasa seolah-olah aku ada harta. Harta aku boleh buat apa saja dengan harta aku. Ketika harta kita hilang, duit kita habis, barulah kita nak cari Allah Subhanahu wa taala. Pada masa kita benar-benar susah dan hilang nikmat, barulah kita cari Allah. Pada ketika itu kita tidak mengatakan Allah bermasa, tetapi kita beramal dengan perkara tersebut. Ketika kita sakit, baru kita cari Allah. Tapi kita sehat, kita langsung tidak mempedulikan Allah. Kita langsung tidak nampak Allah. Kita buat maksiat sesuka hati. Kita kata orang sesuka hati. Kita hasad sesuka hati. Memutuskan silaturahim sesuka hati. Seolah-olah ilmu yang kita belajar, Allah bersifat dengan sama, Allah bersifat dengan basar, hanya sebagai ilmu, bukan sebagai akidah. Jika ia menjadi satu akidah, tuan-tuan, kita akan rasa takut untuk kita melakukan kejahatan kerana Allah itu sedang melihatku. Ketika kita nak berkata-kata suatu perkara yang tidak diradai oleh Allah, maka kita akan rasa takut kerana Allah itu bersifat dengan sama. Allah itu maha mendengar. Maka ilmu jadi ilmu. Ilmu tidak boleh menjadi sesuatu aset untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Ilmu ini, tuan-tuan, apabila yang dikatakan ilmu yang manfaat, maka semakin dia belajar, semakin dia takut dengan Allah. Semakin dia belajar, semakin dia dekat dengan Allah. Semakin dia belajar, semakin dia sayang dengan Allah. Tuan-tuan, umur kita dah terlalu lewat sekarang. Saya sendiri pun dah 50 lebih, tuan-tuan. Tetapi kasih kita selain Allah tebal daripada kasih dan sayang kita kepada Allah. Kita lebih sayang harta daripada yang memberi harta. Kita lebih sayang manusia daripada yang menjadikan manusia. Kita lebih sayang pangkat daripada yang mengkurniakan akan pangkat itu sendiri. Tuan-tuan, jika tidak benar akidah kita pada Allah Subhanahu wa taala, masa besok kita tidak akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tuan-tuan, orang yang hendak selamat iaitu orang yang rasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati mereka ini rasa gentar dengan Allah, rasa khasyah dengan Allah, rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita semayang dah berapa puluh tahun. Berapa kalikah kita merasakan bahawa tatkala kita salat itu dipandang oleh Allah? Kita periksa diri kita, tuan-tuan. Kita jangan tengok orang lain, tetapi kita muhasabah diri kita. Dalam masa 60 tahun, berapa kalikah aku merasakan bahawa aku dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika aku melakukan ibadah salah ini? Allahu Akbar. Berapa kalikah aku merasakan aku sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ataupun 60 tahun kita salat, kita masih merasakan kosong, terus kosong dan terus kosong. Bagaimanakah keadaan kita, tuan-tuan? Bumi ini dah terlalu hampir untuk dimusnahkan oleh Allah. Bagaimana tuan-tuan melihat keadaan alam? Fitnah daripada ulama,
fitnah daripada ini dan sekiannya daripada masyarakat, daripada manusia di sekeliling kita. Bagaimana keadaan zaman yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mula rasa gentar dan takut, tuan-tuan, keadaan alam ini, tuan-tuan. Berubah, terus berubah dan terus berubah. Yang menjadi ketakutan kita, manusia itu bukan berubah menjadi semakin baik, tetapi manusia itu berubah menjadi semakin jahat dan semakin jahat. Ini yang paling kita takuti. Perselisihan di antara keluarga sekarang begitu ketara disebabkan harta saja, tuan-tuan. Mak dan ayah meninggal dunia, lalu meninggalkan harta pusaka yang sedikit. Dengan harta pusaka yang sedikit itu, Allah pecahkan kasih sayang di antara keluarga. Abang, adik, kakak bergaduh, tuan-tuan, disebabkan harta yang sedikit itu sahaja. Habuan dunia ini. Lalu Allah pecahkan kasih sayang di antara manusia pada akhir zaman. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita dalam hadis qudsi, rahim itu adalah daripada sifatku. Siapa-siapa yang memutuskan silaturrahim, dia telah memutuskan hubungannya dengan aku, kata Allah. Tetapi manusia tidak berasa takut, tuan-tuan. Dia kata apa? Aku hanya putuskan hubungan dengan kakak dan abang. Walhal pada sisi Allah, kita telah memutuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tuan-tuan, sebenarnya Allah kurniakan kepada kita kehidupan ini supaya kita dapat peluang untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang berada dalam jannah Allah ini sedikit, tuan-tuan. Kita yang di dalam masjid ini belum tentu kesemuanya berada dalam syurga Allah. Sebab apa yang disebut oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam 1000 orang, seorang saja dipilih yang bighairi hisab. Tuan-tuan, kalau Nabi katakan sedemikian, Nabi tidak pernah bohong kepada kita, tuan-tuan. Jika dalam 1000 orang yang mati dalam keadaan tidak dihisab oleh Allah, seorang saja, tuan-tuan, 999 lagi akan dikira oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dari maghrib ke Isya, setiap hari kita mendengar kuliah. Kita rasa begitu lama sangat. Bilalah ustaz ini nak berhenti daripada berkuliah? Begitulah perkiraan masa di yaumul akhirah. Apabila kita berbuat satu perkara agama, perkara yang berbentuk akhirat, dia akan rasa lama, tuan-tuan. Nisbahnya, sehari di akhirat menyamai dengan 1000 tahun dunia. Kita buat kerja dunia sekejap saja, sejam. Tetapi kita buat kerja akhirat, 1 jam itu seolah-olah terlalu lama pada kita. Lamanya. Begitulah keadaan kita besok dihisab oleh Allah di yaumul mahsyar. Apabila Rasulullah berkata sedemikian, dalam 1000 orang, kata Rasulullah, 999 orang ditanya daripada mula akil balik sehinggalah sampai saat dimatikan oleh Allah. Masa kamu muda, kamu buat apa? Duit, harta yang aku bagi kepada kamu, Allah tanya, kamu buat apa? Umur yang aku bagi sehingga 60 tahun, kamu buat apa? Sehat yang aku bagi kepada kamu, kamu buat apa? Tuan-tuan, dalam dunia ini kita petah bercakap, kita petah berkata-kata, kita boleh balas lagi kata-kata orang. Tetapi di akhirat, Allah dah bagi tahu dekat kita, siap-siap, tuan-tuan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum
bima kanu yaksibun. Daripada kita umur 15 tahun, apa yang pernah kita buat zaman muda kita, malaikat yang mencatat amalan kita kanan kita. Setiap kita buat baik ditulis. Setiap kejahatan kita tuan-tuan ditulis. Tidak padam tuan-tuan, tidak hilang tuan-tuan. Daripada umur kita 15 tahun. 15 tahun dosa kita dicatat oleh malaikat yang berada di kiri kita. Kita beriman dengan sekalian malaikat, tetapi kita seolah-olah merasakan malaikat ni tidak ada di kiri dan kanan aku. Kita buat ikut suka kita tuan-tuan. Kita nak buat jahat tuan-tuan, kita tak fikir malaikat sedang tulis apa yang aku buat. Kita rasa semayang aku dah banyak. Aku puasa 3 bulan. Isnin, Khamis, Rajab, Syakban, Ramadan. Siapalah di antara kita yang berani mengatakan daripada 1 Januari 2021 saya tidak mengumpat sehingga sekarang? Siapakah yang berani di antara kita yang berani mengatakan saya daripada 1 Januari 2021 sehinggalah hari ini saya tak pernah mengumpat, Ustaz? Tuan-tuan, Nabi sebut dekat kita, orang yang mengumpat buka aib orang lain, amal salehnya daripada umur 15 tahun semua dibagikan kepada orang yang kita umpat. Maksiat orang itu kita ambil, tuan-tuan, itu kalau seorang. Tuan-tuan, kita ada apa, tuan-tuan? Apa yang tinggal pada suratan amalan kita sebelah kanan? Kita kata saudara kita, kita kata orang ini, oh kita buka aib, kita panjangkan aib ini, aib ini, aib ini. Apa yang tinggal lagi untuk kita, tuan-tuan, untuk kita hadapkan di hadapan Allah Rabbul Jalal? Kita rasa kita hebat. Rupanya besok balik di hadapan Allah kosong amalan kita. Tatkala itu kita akan menangis di hadapan Allah. Ya Allah, aku semayang. Aku tak tinggal semayang, ya Allah. Aku semayang jamaah 5 waktu, ya Allah. Ya Allah, aku puasa. Ya Allah, aku zakat. Allah kata kepada kita, kamu tak berhenti lagi, tak boleh meninggalkan lagi kejahatan membuka aib orang lain. Tuan-tuan, Allah menutup aib kita dalam hadis qudsi, apa yang dikatakan oleh Allah. Pagi-pagi hambanya berbuat kejahatan, kemaksiatan, Allah tutup aibnya sehingga petang. Petang dia buat jahat, Allah tutup aibnya sampai besok pagi. Allah menutup aib hambanya. Tetapi kita sebagai hamba Allah berusaha untuk membuka apa yang telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana besok kita akan menangis, tuan-tuan. Saya tak bawa cerita sini singkat. Ada orang yang hidup 40 tahun selesai. Ada orang yang hidup 50 tahun selesai. Susah dalam dunia kadang-kadang 10 tahun. Sakit dalam dunia kadang-kadang 5 tahun. Tetapi sakit dalam neraka Allah khalidina fiha abada. Susah di yaumul akhirah puluhan tahun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dosa dengan Allah mudah. Tapi dosa dengan makhluk Allah, selagi insan tersebut tidak mengampunkan dosanya, tidak mengampunkan dosa kita, selagi itulah kita tak boleh masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Selagi dia tak ampunkan dosa kita, dia tak halalkan apa yang kita buat, selagi itulah kita akan terus tunggu dan tunggu dan tunggu di padang mahsyar. Kita akan menjerit di hadapan Allah, ya Allah, bila aku boleh masuk ya Allah? Bila aku boleh masuk syurga ni ya Allah? Allah kata, kamu tak boleh lagi masuk syurga. Ada orang yang nak tuntut kamu lagi. Ada orang yang nak dakwa kamu lagi. Masa kamu kerja dulu, kamu khianat dengan majikan kamu nak tuntut kamu. Masa kamu berniaga, kamu tipu orang lain, orang itu datang tuntut kamu. Kamu khianat, kamu tidak adil, kamu ada buat ini, semua orang datang tuntut kita, tuntut sehingga amal soleh kita habis, zikir kita habis, sembahyang malam kita habis, puasa sunat kita habis. Lalu Allah campak kita dalam neraka Allah. Malaikat tarik kita, tuan-tuan. Kita sangka kita ahli syurga Allah. Sebab kita rasa masa hidup kita orang masjid. Tetapi kita terlupa dengan kesalahan-kesalahan yang kita telah lupakan semasa hidup kita. Inilah, tuan-tuan, yang ditakuti oleh para salafus salih. Tuan-tuan, orang yang selamat, apa kata ulama, iaitu hati mereka ini sentiasa lembut dengan Allah. Hati mereka lembut dengan Allah, tuan-tuan. Kenapa hati mereka lembut? Nabi kata apa, tuan-tuan? Kerasnya hati itu disebab dosa yang terlalu banyak. Bila dosa kita banyak, hati kita keras. Tuan-tuan, kita nak bangun sembahyang sunat pun kita tak mampu, tuan-tuan. Tapi kita tak pernah rasa rugi. Kita tak pernah rasa, ya Allah, ruginya aku, ya Allah. Umur aku dah 50 lebih, ya Allah. Aku tak mampu nak bangun malam lagi, ya Allah. Aku tak mampu lagi nak sujud kepada Engkau pada 2/3 malam. Walhal, setiap minggu kita diingatkan oleh imam, tuan-tuan. Setiap pagi Jumaat. Allah ingatkan kita setiap pagi Jumaat. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Allah sebut lagi, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Tak ada siapa tahu rahsia yang Allah sembunyikan, kata Allah. Orang yang dapat bangun pada 2/3 malam. Kita nak cakap apa, tuan-tuan? Saya lemah, ya Allah. Kamu boleh berurusan dengan urusan dunia, kamu tak lemah pun. Kamu tak lemah pun, kamu buat urusan dunia. Kamu sanggup musafir puluhan, ratusan kilometer kerana urusan dunia saja, tuan-tuan. Tapi kita tidak boleh turun daripada katil kita yang empuk, tilam kita yang empuk, tidak sampai beberapa kilometer pun daripada bilik ke bilik air kita, untuk kita datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu kita, tuan-tuan, dengan Allah. Malu kita, tuan-tuan, dengan Allah. Malu kita, tuan-tuan, dengan Allah. Bila Allah tahan makan kita, kita kata, kenapa engkau zalim aku?
Allah bagi kepada kita penyakit, kita pun persoalkan Allah, kenapa aku Engkau bagi penyakit ya Allah? Kita tak pernah persoal pun, kenapa sampai sekarang aku tak boleh bangun malam? Kenapa sampai sekarang aku tak boleh baca Quran? Ada sebahagian daripada kita yang langsung tak kenal Quran, tuan-tuan. Yang langsung tak boleh baca ayat Quran, tuan-tuan. Dan mungkin ada di antara kita pada hari ini tak sempat pun buka Quran. Tapi kita sempat buka telefon kita. Kita sibuk dengan telefon kita. Tapi Allah jauhkan kita daripada kalam dia. Kita boleh baca ribuan kalam manusia pada hari ini. Grup WhatsApp kita baca. Tetapi satu ayat daripada kalam Allah pada hari ini kita tidak mampu untuk ungkapkan, tuan-tuan. Kita tak mampu nak baca kalam Allah. Tapi hari ini ratusan dan ribuan kalam manusia kita baca dan terus baca. Kita tak sedar Allah tak tinggalkan kita. Tetapi kita sendiri yang meninggalkan Allah sedikit demi sedikit. Kita tinggalkan Allah. Allah bagi kita makan, tuan-tuan. Allah bagi kita tidur cukup masanya. Allah bagi kita ruang rehat yang panjang. Tetapi apa aku buat dan aku balas untuk Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Mulut kita pada hari ini, kalau kita tanya, wahai Ahmad Rizam bin Ghazali, berapa banyakkah asma Allah yang kau sebut? Berapa banyakkah kalimah Allah yang Ahmad Rizam ini sebut pada hari ini? Ataupun kita guna mulut kita untuk bersembang hal dunia yang tidak sudah-sudah sehingga akhir ini. Kita cakap benda yang sama. Kita tak mampu pun, tuan-tuan. Tuan-tuan, besok kalau kita mati, tak ada siapa boleh tolong kita. Anak kita tak mampu bantu kita, tuan-tuan. Sebab itulah, dalam kuliah saya selalu sarankan, kita ada mulut ni, tuan-tuan. Dan Allah bagi kita hidup ni, tuan-tuan. Kita kumpullah amalan kita sendiri untuk kita mudah masuk dalam kubur. Apa salahnya, tuan-tuan, mulai daripada hidup ini, kita mula baca suratul Ikhlas sebanyak-banyaknya. Sebab itu tok guru kita dulu, mereka himpun suratul Ikhlas 100,000, tahlil 100,000, selawat 100,000. Kita tanya, kenapa Tuan Guru baca ni? Apa dia kata, tuan-tuan? Besok bila aku mati, tak ada orang nak baca untuk aku. Tetapi aku kena buat untuk diri aku sendiri. Kita nak harapkan anak kita, tuan-tuan. Masya Allah. Kita tengok anak-anak di sekeliling kita. Boleh ke mereka bantu kita, tuan-tuan? Tuan-tuan, balik ni kita renung anak-anak kita, tuan-tuan. Kita renung anak-anak kita. Besok kalau aku mati, boleh tak anak aku bacakan, khatamkan Al-Quran untuk aku? Kita tengok menantu kita. Kita tengok anak kita. Adakah tuan-tuan yakin mereka boleh tolong kita selepas kita pejam mata? Ataupun kita tidak yakin mereka boleh tolong kita selepas kematian kita? Jika kita tidak yakin, tuan-tuan, kita bertindaklah sekarang. Supaya kita tidak dirugikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, dan di antara yang disebutkan oleh ulama, jika ingin kita nak selamat, tuan-tuan, dunia dan akhirat,
InsyaAllah sekejap lagi saya berhentilah. Ya, dah masuk isyak. Isyak. Apa kata ulama? Iaitu hati mereka ini, tuan-tuan, sentiasa rasa bergetar dan melazimkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup orang yang ingin keselamatan dunia dan akhirat, mereka tak tinggalkan taubat, tuan-tuan. Mereka tak tinggalkan taubat. Tetapi tuan-tuan, kita orang yang dosa banyak, fitrah manusia ni tuan-tuan, dia akan ingat benda baik yang dia buat walaupun 10 tahun yang dulu. Tetapi dia lupa kejahatan dan kemaksiatan yang dia buat 10 tahun yang dulu. Kita ingat lagi tuan-tuan kalau kita tolong orang 10 tahun dulu. Tetapi kita lupa kejahatan yang kita buat 10 tahun yang dulu. Kita tak ingat secara detail. Tetapi kebaikan kita selalu ingat. Dan inilah kecelakaan yang besar dalam hidup kita. Kenapa saya berkatakan demikian? Sebenarnya tuan-tuan, bila kita melihat pada alam ini, kita akan rasa takut, tuan-tuan. Apa yang berlaku di sekitar kita. Tuan-tuan, kalau tengok di Makkah dan di Madinah, tuan-tuan akan rasa takut. Tuan-tuan akan rasa takut ni, ya Allah. Apa yang disebut oleh Rasulullah itu berlaku satu-satu. Satu dan satu. Tuan-tuan akan nampak perubahan yang besar. Perubahan demi perubahan yang besar. Yang menandakan bahawa bumi ini akan dihancurkan oleh Allah. Yang mana alamat Dajjal itu hampir hendak dizahirkan oleh Allah. Sebab itu apa yang berlaku di sekeliling kita ini, tuan-tuan, berlaku dan terus berlaku. Berlaku dan terus berlaku. Sebab itu, tuan-tuan, masa yang Allah bagi kepada kita ni, tuan-tuan, gunalah untuk kita bertaubat pada Allah. Saya tak kata tuan-tuan, tapi saya kata diri saya. Kenapa saya cakap diri saya, tuan-tuan? Sebab kita semua ada masa silam masing-masing. Kita semua ada masa salah kita. Semua orang ada masa silam, tuan-tuan. Dan tak ada siapa tahu pun masa silam kita. Kita seorang yang tahu masa silam kita. Tuan-tuan, apa yang perlu kita fikirkan, ya Allah, Kau dah ampunkan ke dosa aku yang aku buat masa muda aku dulu. Ya Allah, segala kejahatan aku dan masa silam aku Kau dah ampun ke, ya Allah. Kau dah ampunkan ke, ya Allah. Inilah orang yang hatinya baik dengan Allah. Dia tak memandang kebaikan dia, amal salehnya. Tetapi yang dia pandangnya dosa dan maksiatnya yang dia buat. Pada waktu dia muda, dia sihat dulu. Dia akan selalu melazimi akan taubat. Sehinggalah dia pejamkan matanya sebagai golongan at-taibun. Orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Cukuplah tuan-tuan. Ya, masa yang saya dapat berikan kepada tuan-tuan. Cuma pada akhir kuliah saya ini, tuan-tuan, saya tinggalkan kepada tuan-tuan satu ta'awuz. Iaitu kita minta supaya Allah tidak kurniakan kepada kita istidraj. Sebab kita takut Allah bagi kita nikmat, kita semakin jauh dengan Allah. Sebenarnya tuan-tuan,
Kita selalu tengok zahir diri kita, tetapi kita terlupa batin diri kita. Kita semayang, tetapi hati kita makin sombong, makin hasad, makin besar diri, makin tidak menerima takdir Allah. Sebab itu, penyakit batin ini tak siapa yang kesian. Penyakit zahir orang kesian, tuan-tuan. Kita kena COVID, semua orang kesian. Kesian, dia positif. Tetapi sifat takabur yang positif dalam jiwa kita tak siapa kesian. Sifat riak dalam positif dalam hati kita tak siapa kesian. Sifat bangga diri dalam diri tak ada siapa kesian. Tak ada siapa nak ucapkan takziah. Rupanya zahir kita nampak dekat, tetapi batin kita semakin jauh dengan Allah. Sebab itu yang nak merasakan amalan zahir ini mata batin datang. Khusyuk itu batin. Rasa manis itu batin. Rasa seronok itu batin. Rasa menyesal itu batin. Rasa salah itu batin. Itulah qalbun, hati kita. InsyaAllah tuan-tuan, saya bacakan 3 kali. Mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada ketentuan yang tidak baik. Dan Allah pelihara kita daripada istidraj. Saya baca 3 kali tuan-tuan. Allahumma inni a'udzu bika minal makri wal istidraj. Allahumma inni a'udzu bika minal makri wal istidraj. Allahumma inni a'udzu bika minal makri wal istidraj. Mudah-mudahan kalau kami di madrasah, kami akan baca lepas maghrib 3 kali dengan anak-anak semua, dengan pelajar kami. Lepas subuh kami akan baca 3 kali. Kita minta dengan Allah, ya Allah, lindungilah kami daripada ketentuan Kau, perancangan Kau yang tak baik atas kami. Ya Allah, nikmat-nikmat yang Kau bagi kat kami bukan menjadi asbab kami tambah jauh dengan Kau, ya Allah. Biarlah nikmat yang Kau bagi ni kami boleh dekat dengan Kau, ya Allah. Tambah dekat, dan tambah dekat. Sebenarnya kita nak tu je tuan-tuan hidup ni. Kita sebenarnya hidup ni tuan-tuan, kita nak kita rasa seronok dengan Allah. Sebab semua orang nak balik jumpa Allah. Saya balik jumpa Allah, tuan-tuan pun balik jumpa Allah. Tetapi macam mana keadaan kita masa jumpa Allah? Macam mana keadaan kita? Husnul khatimah ke su'ul khatimah? Benda ni semua kita nak tinggal, saya tinggal dan tuan-tuan tinggal. Apa yang saya buat malam ni saya akan tinggal. Cuma apa yang perlu saya fikir, apa yang saya buat saat ini dan hari ini boleh tak menjadi asbab aku masuk syurga Allah, ataupun menjadi asbab aku masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Ya tuan-tuan, bukan senang tuan-tuan. Baik itu sesuatu perkara yang kita buat, biarlah menjadi asbab untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, akhir kalam saya Ahmad Rizam bin Ghazali, saya minta doa semua orang dan semua jamaah yang ada dalam masjid ini untuk kami dan madrasah kami. Tuan-tuan, saya tak minta harta tuan-tuan, dan malam ini saya tak minta duit tuan-tuan. Saya cuma nak minta doa tuan-tuan aja. Saya minta semua orang yang kenal saya berdoalah supaya Allah mudahkan urusan kami. Dan jika mana perkara yang kami buat ini menjadi asbab untuk kami boleh masuk syurga Allah,
Tolonglah Allah berikan kekuatan untuk kami melaksanakan perkara-perkara ini. Dan tuan-tuan tolong doa bahawa supaya Allah keluarkan saya daripada neraka Allah. Ya tuan-tuan, saya minta tu je. Saya tak minta lain. Dan tuan-tuan tolong doa apa yang kami buat, insya-Allah dengan takdir Allah Taala yang saya sendiri tak tahu, saya buka satu madrasah lagi di Kuala Terengganu. Tuan-tuan, sebenarnya saya tak berhajat pun untuk buka madrasah, tuan-tuan. Saya takut masyarakat jadi keliru. Kerana saya memang dah ada 2 madrasah sebelum ini di Selangor. Satu untuk laki-laki dan satu untuk perempuan. Saya tak berhajat pun, tuan-tuan. Tetapi tidak ada siapa boleh melawan takdir Allah. Sebelum saya menerima wakaf daripada hamba Allah di Kuala Terengganu ini, tuan-tuan, sebenarnya ramai jamaah yang memberikan wakaf tanah kepada saya. Tetapi saya tak terima, tuan-tuan. Hampir 20 orang yang memberikan wakaf tanah kepada saya, tuan-tuan, di seluruh negara. Saya tak terima dan saya tak pernah terima pun. Sebab alasan saya telah ada 2 madrasah dan apa keperluan saya untuk membina madrasah lagi. Dan Masya Allah, dan saya tak tahu takdir Allah. Sehinggalah seorang hamba Allah di bumi yang mulia ini, bumi Kuala Terengganu ni, tuan-tuan, minta sangat, Ustaz, terimalah tanah ni. Terimalah Ustaz. Dan berkali-kali saya menolak sebenarnya, tuan-tuan. Dan kalau saya tipu, ada sahabat kita menjadi saksi, iaitu Din Al-Barakah ini, yang sama-sama dengan saya tatkala pertemuan itu. Saya tolak, tuan-tuan, tidak ada keperluan. Tetapi ada satu perkataan yang membuatkan saya nangis, tuan-tuan. Bila dia mengatakan, Ustaz, saya percaya Allah akan bantu Ustaz dan Allah akan tolong Ustaz. Pada ketika itu saya menangis, tuan-tuan. Saya nangis. Saya cakap dengan tuan tanah. Saya kata, Ji, kaki saya sebelah telah berada dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolonglah doa supaya Allah keluarkan kaki saya sebelah ini daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana menerima amanah itu satu beban yang besar. Satu perkara yang berat, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan, saya tak minta simpati, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya tak minta duit, tuan-tuan, pada malam ini. Saya tak minta harta, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau. Tapi apa yang saya minta kepada tuan-tuan pada malam ini sebagai seorang saudara Islam, saya minta tuan-tuan tolong doalah. Alhamdulillah, penyerahan tanah itu telah berlaku dalam masa 2 bulan ini. Alhamdulillah, insya-Allah dalam bulan ini semua proses akan selesai. Dan alhamdulillah, tuan-tuan, dan sekarang kami sedang mula proses membina surau madrasah seluas 10,000 kaki persegi. 10,000 kaki persegi, iaitu di Kampung Gemuruh, Mukim Mani, Kuala Terengganu. Kalau tuan-tuan menghala ke Kampung Gemuruh, patron yang baru, maka sebelah patron itulah madrasah saya yang baru. Dan tuan-tuan tolong doa. Saya nak tuan-tuan doa je. Tuan-tuan tolonglah doa. Saya tak nak harta tuan-tuan dan saya tak nak duit, tuan-tuan. Saya bercakap dengan hati saya sendiri. Saya tak perlukan duit, tuan-tuan, dan saya perlukan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah itu maha kaya. Allah tak akan tinggalkan hamba-Nya. Allah tidak akan pernah meninggalkan hamba-Nya. Sebab itu, tuan-tuan, lebih baik saya mengharap kepada zat yang maha kaya daripada hamba-Nya yang kaya. Kerana Allah tidak pernah marah sekali-kali kepada kita. Tuan-tuan, kalau saya selalu minta dengan orang marah,
Ustaz ni kenapa minta aja duit, minta. Saya tak nak minta, tuan-tuan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tak minta dengan dia, dia akan marah. Kenapa kau tak nak minta dengan aku? Kenapa kau tak nak minta dengan aku? Engkau dah kaya ke? Sebab itu saya tak nak minta dengan tuan-tuan. Saya tak nak 1 sen pun daripada harta tuan-tuan. Tapi tolonglah doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala rahmati saya dan apa yang saya buat. Allah sayang saya dan apa yang saya buat. Dan Allah redha saya dan apa yang saya buat. Mudah-mudahan bila saya mati dia menjadi jariah. Dan tuan-tuan, untuk pengetahuan tuan-tuan, semua madrasah saya tak minta 1 sen pun pembayaran apa-apa. Saya dah buat madrasah bersama dengan almarhum ayah saya. Tahun ini hampir 40 tahun. Dan 40 tahunlah kami tak minta apa-apa 1 sen daripada keluarga pelajar. Sama ada dia kaya, dia miskin, dia anak yatim. Saya akan buat perkara yang sama. Kerana mereka adalah anak-anak saya. Dan mereka adalah saudara Islam saya. Jika mana tuan-tuan apa yang saya buat ini menjadi asbab untuk boleh saya masuk syurga Allah, tuan-tuan tolong doa. Mudah-mudahan saya istiqamah dan Allah redha saya, Allah sayang saya dan saya dapat mati husnul khatimah. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami semua dalam masjid ini hamba-Mu yang lemah ya Allah. Ya Allah, kami tak ada kekuatan ya Arhamar Rahimin dalam melakukan kebaikan, ketaatan, dan kami tak kuat ya Allah untuk meninggalkan kejahatan dan kemaksiatan. Kami mengakulah ya Allah, kami salah, kami jahat ya Allah pada sisi Engkau. Ya Allah, jadilah kami akan hamba-Mu yang baik. Maafkanlah ya Allah salah-salah kami ya Allah. Ya Allah, jika Kau matikan kami dalam masa yang terdekat ini ya Allah, terimalah kami ya Allah seperti mana keadaan kami, yang mana pada awal Kau zahirkan di dunia ini semasa kami lahir dulu ya Allah. Kami bersih ya Allah. Biarlah kami balik dalam keadaan yang bersih. Zahir kami bersih, batin kami bersih ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kuatkan akidah kami dan iman kami ya Allah, sehingga kami terus-menerus bergantung harap kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah kasih kami kepada Engkau ya Allah, sehingga kami sentiasa mengasihi Engkau dan menyayangi Engkau ya Allah. Ya Allah, kuatkan kasih kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sampai saat ini, sampai hari ini, kami belum tengok wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami dah pergi ziarah kubur Nabi ya Allah. Kami dah pergi ziarah masjid Nabi ya Allah. Tapi Nabi tak mau tengok kami ya Allah. Nabi tak mau ziarah kami ya Allah. Ya Allah, apa salah kami ya Allah dengan Rasulullah sehingga kan Nabi tak nak tengok kami ya Rasul, ya Allah. Ya Allah, jika kami salah, betulkanlah salah kami ya Allah, sehingga kan kami dapat tengok wajah Nabi kami sallallahu alaihi wasallam sebelum Kau cabut nyawa kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, dalam dunia ni kami dapat tengok wajah Nabi kami dan kami dapat kenal kekasih kami ya Allah. Besok di padang mahsyar kami senang cari Nabi kami ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Kau jadikanlah baki daripada umur kami ini ya Allah, yang kami sendiri tak tahu tinggal berapa hari lagi ya Allah. Jadikan kami orang baik,
dan terimalah segala amalan kami ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.